السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu dengan menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung pada muka surat 25, masih di dalam perbincangan berkenaan dengan keutamaan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu nama kepada bismillahirrahmanirrahim, seperti nama tasbih untuk subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar dan sebagainya. Kesemua itu ada nama-namanya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa dalil yang menunjukkan bahawa isim ini mushtaq adalah hadis riwayat Tirmizi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahawa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Imam Al-Qurtubi adalah merupakan salah seorang daripada ulama tafsir yang mahir dalam bidangnya, yang mana isim mushtaq ini pernah disebut oleh Abdurrahman bin Auf dalam sebuah hadis, yang mana baginda SAW ada menyebut, qala Allah Ta'ala ana Ar-Rahman khalaqtur rahim, ana Ar-Rahman khalaqtur rahim wa syaqatu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Apa yang dimasukkan dengan isim mushtaq ialah isim kata benda yang terbentuk daripada fi'il, yakni kata kerja. Contohnya minsya, gergaji, berasal daripada yanshar, nasyara. Yakni isim mushtaq ataupun dia asalnya daripada fi'il. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab atau bahasa apa saja, dia ada isim ataupun nama, dan juga satu lagi adalah kerja, kata kerja, kata nama dan juga kata kerja. Contohnya kata nama, yakni sayyarah, kereta. Kata kerja, zahaba, pergi. Dan kata kerja, kita ambil kata kerja. Kata kerja itu boleh bertukar kepada isim apabila ada pertambahan pada huruf-hurufnya. Contoh yang lain,
mazhab. Mazhab tu daripada perkataan zahaba. Zahaba tu adalah pergi, dan dia adalah merupakan perbuatan pergi. Dan apabila kita sebut mazhab, mana dia adalah dia jadi masdar, maknanya jadi isim makan, jadi tempat pergi. Adapun penggunaan mazhab dalam fikah iaitu pendapat. Maknanya kenapa kita bermazhab? Kita mengambil pendapat daripada ulama-ulama tertentu yang diiktiraf ilmu mereka di dalam Islam, dipanggil mazhab. Asalnya mazhab daripada perkataan zahaba. Zahaba yazhabu, telah pergi, sedang pergi. Zahaba itu asal daripada perkataannya lah. Perkataan asal, yang perkataan asal dalam bahasa Arab adalah fi'il madhi, mana perkataan perbuatan yang lepas ataupun past tense. Past tense itu yang lepas. Jadi perkataan asal dalam bahasa Arab itu adalah yakni perbuatan yang lepas. Dan kalau kita sebut ya zahabu, maknanya sedang pergi. Zahabu, saya telah pergi. Saya pergi, ataupun zahabu itu saya telah pergi. Itu dari segi bahasa lah. Dan dia boleh bertukar kepada isim apabila bertukar ataupun bertambah huruf-huruf. Masdar itu bertukar daripada fi'il, contohnya jadi isim makan ataupun isim zaman. Dan inilah yang dimasukkan dalam hadis ini. Allah Ta'ala berfirman, aku adalah Ar-Rahman, aku telah menciptakan rahim, yakni qarabah. Aku telah menjadikan untuknya nama dari namaku. Barang siapa menyambungnya, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa memutuskannya, maka aku akan memutuskannya. Jadi kalau kita diperhatikan di sini, berkenaan dengan isim mushtaq ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang namanya, aku adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah satu daripada nama Allah. Allah tu nama bagi zat, Ar-Rahman tu nama bagi sifat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman, kata Rasulullah, Allah telah berfirman, aku adalah Ar-Rahman. Nama bagi Allah ke Ar-Rahman, qulinu Allah awin Ar-Rahman. Sebutlah Allah ataupun Ar-Rahman. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang namanya, qulinu Allah awin Ar-Rahman. Sebutlah Allah ataupun Ar-Rahman. Ayyamma falahu asma'ul husna. Yang lain dan juga yang lain, maka ini adalah nama-nama yang baik. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang Ar-Rahman. Aku adalah Ar-Rahman, aku telah menciptakan rahim, yakni qarabah. Jadi asalnya rahim, Ar-Rahim itu nama bagi Allah, dan rahim pula di situ yang nama bagi tempat. Yang tempat rahim, rahim tempat yang ada kandungan tu rahim. Asalnya Ar-Rahim, nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia apabila ada alif lam tu, dia beza dengan tanpa ada alif lam. Kalau ada alif lam dipanggil sebagai ma'rifah, isim ma'rifah. Kalau tak ada alif lam dipanggil isim nakirah. Dan apabila tidak ada alif lam, dia akan dibariskan dengan tanwin. Ada tanwin di belakangnya, akan ada dua baris, dua tanda. Ahmadan, Ahmadin itu Ahmadan, Ahmadin itu kenapa jadi dan, din itu kena belajar bahasa lah. Kenapa jadi dan, kenapa jadi din? Sebab dia ada dengan sebab majrur, mansub atau marfu'. Dia ada tiga perkara yang boleh menyebabkan isim itu akan berubah tanda belakang, dengan sebab marfu' ataupun dengan sebab majrur ataupun dengan sebab mansub. Ada tanda-tanda dia tu. Jadi kena belajar. Yang tu banyak dia punya perbahasannya. Jadi maknanya
telah menjadikan untuknya nama dari namaku. Yang ni rahim tu tempat ada bayi, tempat simpan bayi. Dan tempat itu adalah nama dari nama aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ana Ar-Rahman khalaqtur rahim wa syaqtu laha isman. Mana tempat tu, tempat rahim tu adalah nama daripada nama Allah, dia jadi tempat. Barang siapa menyambungnya, maka aku akan menyambungnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kembangkan apa maksud rahim di situ, kekeluargaan. Satu, rahim tempat menyimpan bayi. Yang kedua, rahim yang berikutnya adalah yakni kekeluargaan, hubungan kekeluargaan. Faman wasadaha wasaltuhu, barang siapa menyambungnya, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa memutuskannya, maka aku akan memutuskannya. Hadis ini merupakan nas yang menunjukkan bahawa isim tersebut adalah mushtaq, kerana itu tidak diterima pendapat yang menyalahi dan bertentangan dengannya. Maksudnya isim itu asalnya daripada fi'il, daripada perbuatan, dan bertukar jadi isim mushtaq. Sebab dia dalam bahasa Arab ni ada yang asalnya isim, ada yang isim tu dia asal daripada fi'il, daripada perbuatan. Ada maknanya asal originalnya memang isim. Ada juga keadaan lain dia bukan asal daripada isim tapi daripada perbuatan. Dan apabila termasuknya huruf-huruf yang lain dalamnya, dia akan bertukar jadi isim. Dan kerana itulah disebut ini isim mushtaq. Kalau isim saja kita faham, Muhammadun itu isim, sayyaratun itu isim, matar itu maknanya lapangan terbang, itu dipanggil isim. Dan kadang-kadang perbuatan boleh bertukar kepada isim dengan sebab masuknya huruf-huruf yang lain. Inilah dipanggil. Dan kerana itu di sini tidak sebut isim sahaja, tapi ada perkataannya isim mushtaq. Sebabnya dia menunjukkan asalnya dia adalah perbuatan, tapi dengan termasuknya huruf-huruf yang lain, dia berubah jadi isim. Itu belajar bahasa Arab lah. Abu Ali Al-Farisi mengatakan Ar-Rahman merupakan nama yang bersifat umum, meliputi segala macam bentuk rahmat. Nama ini dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala ataupun Allah Azza wa Jalla semata. Sedangkan Ar-Rahim memberikan kasih sayang hanya kepada orang beriman. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah yang maha penyayang kepada orang yang beriman. Dan begitu juga menurut Abu Al-Farisi. Abu Al-Farisi mengatakan beza di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang mana Ar-Rahman itu adalah nama bagi sifat Allah yang umum, yang bersifat umum. Yang ini segala macam bentuk rahmat. Contohnya Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rahman ini kita faham Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada sesiapa sahaja, walaupun dia bukan orang beriman, orang kafir, orang beriman, tumbuh-tumbuhan, binatang. Ini daripada sifat Allah Ar-Rahman. Kesemua terdapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran berkenaan rezeki ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, dan tidak yang melata di atas muka bumi melainkan akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Ini termasuk di dalam mana rezeki ini, makan, minum, hidup dan semuanya adalah daripada sifat Ar-Rahman, daripada nama Allah Ar-Rahman, yakni sifat Ar-Rahman. Jadi semua dapat. Walaupun sebegitu, kalau kita sebut Ar-Rahim, maknanya dia berbeza. Ar-Rahim ni khusus kepada orang beriman sahaja. Nah, ni Ar-Rahim ni boleh kita kata kasih sayang. Rahman tu pun boleh kita kata
kasih sayang juga, tapi bentuk umum, rahmat. Dan rahim ini kasih sayang yang lebih khusus. Kekhususan ini hanya kepada orang beriman. Dalilnya Allah Ta'ala sendiri menyebut Wakana bil mu'minina rahimah, dan dialah yang maha penyayang kepada orang beriman. Yang rahim adalah kepada orang beriman sahaja. Dan kerana itulah perbezaan di antara perbezaan rahmat ini ataupun rahman ini di dunia. Rahman ini di dunia semua dapat, tapi di hari akhirat besok hanya rahim saja. Maknanya seseorang yang masuk syurga Allah dengan sebab rahim, ar-rahim. Dan tidak adalah gambaran, tidak ada ar-rahman di akhirat. Kalau ar-rahman ini maknanya semua orang dapat syurga, baik orang kafir, orang beriman akan dapat. Tapi di akhirat besok ar-rahim, maknanya kesenangan, kebahagiaan yang kekal itu di dalam syurga adalah daripada kurniaan ar-rahim. Maknanya berseolah-olahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak letakkan sifat ar-rahmannya di hari akhirat seolah begitulah. Sebab kalau ada ar-rahman di hari akhirat, orang kafir pun akan masuk syurga. Sebab ar-rahman, sebab di dunia ni orang kafir pun dapat rezeki, orang beriman pun dapat rezeki. Kadang orang kafir itu lebih berjaya daripada orang beriman. Orang kafir ni kalau kita tengok nama dia pun senarai daripada billionaire ni orang kafir kebanyakannya. Dan orang beriman ni mana orang Islam lah, tidak ramai. Maknanya Ar-Rahman tu di dunia ni semua orang dapat, dan Ar-Rahim ni hanya di akhirat sahaja. Jadi bagi orang yang beriman, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu Ar-Rahman Ar-Rahim ni dia qadim lah dan baqa, mana sampai bila-bila pun dia ada bersama Allah, bersama Zat. Cuma kita buat seumpama sebagai contoh untuk kita faham. Bab tersebut sebagai sifat Allah, dan asma Allah ni dia bersama dengan Zat Allah, dia bersandar kepada Zat Allah. Yang mana Zat Allah tu dia qadim dan juga dia baqa, tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Jadi kesemua tu bersama, kekal bersama Allah. Cuma dia berfungsi ataupun dia dia panggil sebagai, dia berfungsi, bertasarruf dengan makhluk ni keadaan-keadaan yang berbeza. Ar-Rahman ni kita nampak di dunia lah semua. Ar-Rahim ni jelas wakana bil mu'minin rahimah. Yani balasan bagi orang beriman tu yang sebenarnya di dalam syurga Allah. Di dunia ni orang beriman memang dikasihi oleh Allah, tetapi balasan dengan sebab keimanan itu bila di hari akhirat besok. Di mana? Di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita nak memperbandingkan nikmat di dunia ni, kita sebutkan tadi orang kafir pun memang tak kalah senangnya, mereka tu lebih senang daripada orang beriman. Jadi bukan bermaksud itu kasih sayang Allah kepada orang kafir. Allah Ta'ala tak sayang, tapi sebab janji Allah, rezeki dia diberi kepada orang kafir. Dan ialah yang maha penyayang kepada orang beriman. Ibnu Al-Mubarak mengatakan Ar-Rahman jika dimintai maka dia akan memberi, sedangkan Ar-Rahim jika seorang tidak memohon kepadanya maka dia akan murka, sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Salih Al-Farisi Al-Khuzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Yang bermaksud barang siapa yang tidak memohon kepada Allah maka dia akan murka kepadanya. Dan begitu juga mengikut pendapat ulama tafsir lain berkenaan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini perbezaan Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Ulama-ulama tafsir berbeza pendapat. Ar-Rahman, kenapa ada Ar-Rahman, kenapa ada Ar-Rahim. Itu dia punya pokok perbincangannya. Sedangkan secara umumnya Ar-Rahman Ar-Rahim membawa maksud yang sama, sayang, murah. Sayang dan murah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Cuma di sini kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut
dalam ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah ni, Bismillahirrahmanirrahim. Apa beza? Sudah tentulah ada beza, ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Sedangkan dari segi makna umumnya Maha Pemurah, Maha Penyayang tu adalah dua-dua tu sama. Tapi Allah Ta'ala bezakan. Di sini timbul perbahasan para ulama. Yang ini mengikut Ibnu Al-Mubarak mengatakan Ar-Rahman itu jika dimintai maka dia akan memberi. Sedangkan Ar-Rahim jika seorang tidak memohon kepadanya maka dia akan murka. Jadi Ar-Rahman tu kalau siapa-siapa minta pun dia akan beri. Orang kafir pun minta juga, walaupun dia minta kepada sembahan dia, tetapi yang memberinya Allah. Sembahan tu tak boleh memberi apa-apa, pokok, kayu, batu dan sebagainya, makhluk ni tak boleh memberi apa-apa secara hakikat, ni tak boleh. Tapi apa orang kafir meminta tu di atas sebab dasar Ar-Rahman dia beri. Berbeza dengan Ar-Rahim, kena minta khusus kepada Allah, sebab yang minta kepada Ar-Rahim tu orang beriman. Dia tahu tempat mana dia akan minta. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni semua meminta kepada Allah. Sama ada manusia, sama ada batu-batu dan sebagainya, semua makhluk minta kepada Allah. Secara hakikatnya minta kepada Allah. Walaupun mereka minta kepada makhluk, sama ada batu sembahan tu minta, tapi hakikatnya minta kepada Allah. Allah Ta'ala beri. Dari segi sebab apa? Sebab Ar-Rahman. Berbeza dengan orang beriman ni, dia minta kepada Allah yang benar, Tuhan yang benar. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Jika adalah ilah, mana alihatun. Alihatun tu jamak bagi ilah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah di langit dan bumi, nescaya akan rosak. Orang Ta'ala sebut lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Mana jika ada alihah, Tuhan-Tuhan. Mana alihah tu jamak asalnya ilah. Ilah tu adalah mufrad. Jika adanya Tuhan-Tuhan selain daripada Allah di langit dan di bumi, nescaya akan rosak, binasalah. Sebab apa? Yang mentadbirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil lah Tuhan tu banyak. Kalau Tuhan tu banyak, sudah tentulah alamnya akan jadi rosak. Ada Tuhan tu dia nak buat malam sepanjang masa, ada Tuhan yang kedua nak buat siang sepanjang masa, ada Tuhan yang lain tak nak buat siang, tak nak malam, jadi rosak habis. Jadi kita tidak payah pergi fikir jauh. Andai kata di Malaysia ni ada 3 Perdana Menteri, agak jadi macam mana? Memang tak boleh, jahanam lah. Itu baru negara kecil baru. Kalau dunia ni kalau banyak Tuhan, lepas data jadi rosak, binasa. Kita nak jemur kain pun tak kering-kering sebab malam aja. Sebab Tuhan tu tak sama. Jadi mustahil lah benda itu. Jadi benda itu pun kalau dunia ni, kalau Malaysia ni, kalau ditakbir oleh ramai Perdana Menteri pun mustahil kita boleh terima. Contohnya nak pilihan raya besok, contoh tak mungkin lah. Kita bagi semua ni yang bertanding pilihan raya, mana-mana parti tu jadi Perdana Menteri semua, agak macam mana? Kalau ada 15 parti politik semua jadi Perdana Menteri, agak macam mana nak jadi? Jangan. Baru Malaysia yang kecil sini je, baru kecil, kalau tengok dalam peta Malaysia kecil tu je. Kalau ada 15 parti politik yang bertanding, 15 tu diberi jadi Perdana Menteri. Tak payah kita nak bising-bising, agak macam mana? Rosaklah dia. Mana begitu. Beginilah maksudnya, maknanya Ar-Rahman tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika diminta, orang kafir tu tidak minta kepada Allah, memang sudah tentu dia tidak minta kepada Allah, dia minta kepada sembahan dia. Tapi di atas kapasiti Allah tu sebagai Tuhan yang menjadikan kita semua, Allah Ta'ala beri. Dan Ar-Rahim ni khusus kepada orang beriman. Sudah tentu orang beriman minta kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tu tempat untuk kita mengharap, tempat kita bergantung. Siapa yang bergantung hanya kepada Allah? Orang beriman. Orang kafir tak ada bergantung kepada Allah. Jika seorang tidak memohon kepadanya, maka dia akan murka. Ni orang beriman ni dia memang khusus kepada Allah. Kalau dia tidak minta kepada Allah ataupun dia minta selain pada Allah, dia akan jadi kufur kepada Allah.
Sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Abu Saleh Al-Farisi Al-Khuzi daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, yang kita bacakan hadis tadi. Tengok bagaimana. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak mohon kepada Allah, maka dia akan murka kepadanya. Yang murka ni siapa? Kepada orang beriman lah. Tak minta kepada Allah. Kenapa tidak minta kepada Allah? Yang khusus tu tak nak beri, tak payah minta. Kalau Allah Ta'ala beri makan, minum, sihat tu, memang Allah Ta'ala beri. Nak minta khusus kepada Allah, hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan lurus. Siapa yang minta? Allah. Kepada orang beriman, minta kepada Allah. Bukan setakat kita saja minta jalan lurus. Rasulullah SAW minta jalan lurus. Nabi itu dah diluruskan oleh Allah. Tapi Nabi tetap minta agar kelurusan perjalanan hidup kekal. Jadi orang-orang yang orientalis ni kadang dia mempertikaikan. Dia kata Muhammad tu dia mengaku Nabi, tapi dia minta jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa dia minta jalan lurus sedangkan dia sebagai Nabi? Kalau dia ada Nabi, tak payah minta lah jalan yang lurus. Sebenarnya kita sebagai hamba nak minta lah. Nabi Muhammad SAW hamba Allah, minta agar Allah SWT kekalkan atas jalan lurus. Sebab yang beri hidayah itu Allah SWT. Allah SWT boleh cabut keimanan dalam diri sesiapa bila-bila masa. Itu kehendak Allah. Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah kerja orang beriman. Satu, minta petunjuk daripada Allah. Dan di antara lain minta syurga. Itu adalah merupakan permintaan daripada orang beriman. Dan yang kita minta yang lain tu, minta sihat semua tu, maknanya sihat Allah Ta'ala dah beri. Cuma kita minta kesihatan tu kita kekal dengan sihat. Makan minum kita minta Allah Ta'ala beri daripada azali. Lagi Allah Ta'ala dah tetapkan. Kenapa kita minta? Sebab kita minta agar Allah Ta'ala kekalkan rezekinya kepada kita. Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa sahaja ke semua tu. Dan permintaan kita kepada Allah ni menunjukkan sebagai apa? Sebagai ketundukan bagi orang beriman kepada Allah. Minta kepada Allah sebab sentiasa ada dalam hati orang beriman tu Allah. Walaupun secara zahirnya kita berbuat, tetapi hakikatnya Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu buat. Kita memasak, hakikatnya Allah Ta'ala yang memberi ilmu, yang memberi kekuatan untuk kita memasak. Walaupun kita nampak kita menggoreng, kita memotong dan sebagainya, Allah Ta'ala sebut sendiri Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu buat. Jadi secara hakikatnya semua milik Allah. Cuma secara sababiyah, kasban ni, usaha itu adalah kita. Banyak yang kita usaha tak dapat sebab Allah Ta'ala tak izinkan. Maknanya hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena minta kepada Allah, bermohon kepada Allah. Sebab yang pertamanya tanda keimanan kita kepada Allah. Yang keduanya permintaan itu adalah doa. Ad-doa wal ibadah. Doa itu sebagai ibadah. Ar-Rahman adalah nama yang hanya dikhususkan untuk Allah semata. Nama ini tidak diberikan kepada selain dirinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul ud'u Allah wa ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Yang bermaksud katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama-nama mana saja yang kalian seru, dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Maknanya serulah, sebutlah nama Allah ataupun Ar-Rahman ataupun nama-nama Allah yang lain, semua itu baik. Al-asma'ul husna. Jangan pula kita kata Allah tak ada maksud, tak ada makna, itu salah. Allah tu dah maksud yang paling tinggi. Lafzul jalalah, lafaz yang paling agung. Tiba-tiba ada orang kata tak ada makna. Allah tak boleh kan? Mestilah ada makna. Allah Ta'ala menamakan diri sendiri sebagai Allah, mesti ada makna. Tak mungkin tak ada makna. Allah Ta'ala sebut di sini qul Allah, serulah Allah, sebutlah Allah, Ar-Rahman ataupun Ar-Rahman. Dua ni Allah Ta'ala sebut secara khusus. Sebut Allah, sebut Ar-Rahman. Yang lain ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dan nama-nama Allah lain yang mana saja yang kamu seru, dia mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Boleh seru mana-mana saja.
Kadang-kadang kita berdoa, yakni kita tawassul dengan nama Allah. Yakni kita menyebut kita nak rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, kita minta rezeki daripada Allah. Kita minta keluasan rezeki kita, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, minta keluasan daripada Allah. Kadang-kadang nak lawan musuh, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim, kita minta kepada Allah. Tentu itu adalah merupakan nama-nama Allah yang ada kaitan-kaitan dengan permintaan kita. Nak pegang ni, nak pegang. Mana kita minta ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim. Kita minta kepada, makna kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Kita minta dengan guna nama Allah, berwasilah dengan nama-nama Allah. Allah Ta'ala sebut bagaimana dengan konsep tawassul, wabtaghu ilaihi wasilah, dan mengambillah yakni wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul ni satunya tawassul dengan nama Allah ni jelas. Di sini seru nama Allah. Kita nak lapang rezeki ni, kita minta sungguh-sungguh Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Wahhab umpamanya, minta rezeki kepada Allah. Sebab ada dalam hadis-hadis menyebut begitu. Kalau kita nak minta sesuatu ni, kita minta dengan nama-nama Allah. Ataupun kita minta sesuatu, kita mulakan dengan Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas tu baru kita berdoa. Ada hadis menyebut begitu. Nah, ini itu pun adalah merupakan merujuk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana konsep tawassul akan disebut di dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihi wasilah, dan carilah wasilah, yakni kepada siapa? Kepada untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ayat ini datang merujuk dalam Al-Isra ayat 110. Oleh kerana itu, ketika dengan sombongnya Musailamah Al-Kazzab menyebut dirinya dengan sebutan Rahman Al-Yamamah, maka Allah pun memakaikan padanya pakaian kebohongan. Lalu dia membongkarnya sehingga ia tidak dipanggil melainkan dengan sebutan Musailamah Al-Kazzab, yakni Musailamah pendusta. Musailamah ni dia hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Cuma masa hidup Nabi SAW dia tidaklah berapa aktif sangat, tidak berapa menonjol. Tapi apabila kewafatan Rasulullah SAW, dia menonjolkan dirinya. Dia membuat tomahan, fitnah dan bagailah. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq menghantar tentera Islam untuk memerangi Musailamah Al-Kazzab. Musailamah dia mengaku dia sebagai Nabi. Ini di antara orang-orang yang termasuk di dalam fitnah akhir zaman yang mengaku menjadi Nabi. Bukan setakat itu saja, Musailamah ni dia menggelarkan diri Rahman Al-Yamamah. Sedangkan Ar-Rahman itu adalah untuk Allah sahaja, tak boleh untuk digunakan kepada manusia makhluk. Jadi mengambil Rahman Al-Yamamah, berani sungguh dia meletakkan nama dia Rahman Al-Yamamah. Dan dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala murka sangat kepada dia, sehingga dia mati sampai sekarang lah. Dia nama dia tercatat sebagai Musailamah Al-Kazzab, Musailamah yang si pendusta Al-Kazzab. Mana Allah Ta'ala menghinakan dia tu, dia pembohong. Dia kata dia pemurah. Ar-Rahman tu murah lah, murah. Al-Yamamah, Al-Yamamah ni satu tempat, yang mana tempat inilah berlaku peperangan dengan Musailamah. Dalam peperangan Al-Yamamah ni ada sekitar 70 sahabat Rasulullah SAW yang hafal Al-Quran yang syahid. Ada lebih kurang 70 sahabat yang hafal Al-Quran yang syahid. Sehingga dengan perkara inilah timbul satu idea daripada Umar Al-Khattab meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam mashaf. Asalnya Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat, dan yang lain ditulis di atas perpat tamar, di batu-batu. Tapi kebanyakannya keseluruhan itu dihafal oleh sahabat-sahabat yang kuat hafalannya. Dan sebab kematian ataupun kewafatan syahid sahabat-sahabat ini, Umar bimbang takut Al-Quran itu akan hilang, tak sampai ke mana. Jadi timbul pandangannya
Dan diminta Abu Bakar As-Siddiq untuk kumpulkan, panggil sahabat-sahabat ni, di antaranya yakni orang yang jadi sebagai penulis Al-Quran lah. Dan sehingga Al-Quran itu sampai kepada kita sampai sekarang. Ini di mana peperangan ini berlaku di Yamamah, Al-Yamamah, kau boleh Google Al-Yamamah. Sekarang kan Google semua, Google. Nak tanya dari Yamamah Google, nak nunggu nantilah balik. Dan sekarang Google, nak mengaji nak Google, tidak ada adab lah jadinya. Di mana zaman ini dia banyak yang mengaku jadi Nabi. Mana banyak mengaku jadi Nabi. Di antaranya Musailamah ni lah. Sedangkan Ar-Rahim, Allah Ta'ala pernah menyebutkan kata itu untuk selain dirinya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah ayat 128. Yang bermaksud sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berasa berat olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keislaman bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi apa maksud di sini? Allah Subhanahu Wa Taala pernah menggunakan dalam Al-Quran itu Ar-Rahim itu dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rahman itu tak pernah Allah Ta'ala nisbahkan kepada siapa-siapa. Maknanya itu adalah khusus bagi Allah sahaja. Maka bezanya begitu. Inilah yang cuba untuk dipahamkan kepada kita di dalam kita menghayati, memahami Ar-Rahman Ar-Rahim. Di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut laqad ja'akum, ini telah datang kepada kamu rasul, seorang rasul. Rasul, kalau ada waw itu maknanya satu orang, dia mufrad. Tapi kalau hilang waw itu dia akan rasul, maknanya ramai, dia jamak. Berbeza, ini dipanggil jamak taksir. Jamak taksir ini dia kena hafal, dia tidak ada bentuk, tidak ada patternnya. Berbeza dengan jamak yang jenis lain, muzakkar, jamak muannas. Macam jamak muannas tu dia belakang dia ada alif ta, ta'nis sakinah dipanggil. Kalau jamak muzakkar dia ada waw. Kalau jamak dalam bentuk dia kena ada ya. Mana ada dia bentuk-bentuk jamak tu ya nun, waw nun, ada alif ta, itu menunjukkan sebagai bentuk jamak-jamak. Tapi dalam jamak taksir ini dia tidak ada pattern, dia kena hafal. Rasul menunjukkan seorang. Kalau rasul satu je. Kalau rasul maknanya ramai. Rasul dia jamak. Macam masjid, masjidun, satu, masajid, makna banyak. Jadi tuan tak boleh nak bayangkan kalau ada alif jadi banyak. Kalau kadang-kadang hilang satu huruf jadi banyak. Jadi tidak ada jenis, ada bentuk dia. Kena hafal. Yang dipanggil sebagai jamak taksir. Jadi maknanya apa saya nak sebutkan di sini? Laqad ja'akum rasulun. Maknanya ayat ini khusus kepada Rasulullah SAW. Kalau sebut rasul maknanya ramai rasul. Jadi rasul ni ada Nabi Muhammad SAW. Dan ini datangnya telah datang kepada kamu rasul, yakni seorang rasul min anfusikum, yakni daripada kalangan kaum kamu, azizun 'alaihi ma 'anittum, yakni dia merasa berat penderitaanmu, harisun sangat menginginkan keselamatan bagimu, 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maknanya inilah kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah adalah merupakan jiwa ataupun diri Nabi kepada umat dia. Bagaimana Nabi kepada kita ni azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Ini dua ni ada kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan.
Ini balik kepada ayat ini adalah merupakan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Taala nyatakan ini adalah sifat Nabi. Bagaimana perasaan dia kepada umat dia, sentiasa memikirkan tentang umatnya. Di mana bagaimana Rasulullah dalam dirinya berasa berat olehnya penderitaanmu. Dia rasa berat penderitaan kita ni, bagaimana nak mempertahankan iman dan Islam kita. Sedangkan hidup ni berjalan terus. Kadang kita diuji dengan senang, kadang kita diuji dengan susah. Jadi kesemua dibimbangi oleh Rasulullah SAW iman tu. Bagaimana iman dan Islam yang ada dalam diri kita sentiasa diuji. Bagaimana Allah Taala menyebut Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mati dan hidup yang Allah Taala uji. Siapa yang lebih baik amalannya, uji. Hidup kita ni penuh dengan ujian. Ujian yang pertama tu adalah ujian iman dan Islam. Mana iman tu yang keyakinan dalam diri kita, Islam tu amalan-amalan kita, semua diuji. Kadang kita punya amalan kita tu turun naik, banyak sedikit, walaupun segitu yang wajib tu taklah dikekalkan. Yang tak boleh nak turun naik tu iman kita. Iman kita tu mesti betul-betul tegal. Dia panggil aqaidul iman. Yang ini simpulan ataupun ikatan iman yang meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Esa, yang memiliki segala kesempurnaan, yang berhak untuk disembah. Itu yang kita sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa dia? La ma'bud bihaqqin illallah. Yang tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Yang disembahan kepada Allah itu berdasarkan kepada keimanan, keyakinan dalam diri kita Allah itu sebagai Tuhan yang Esa, yang berhak disembah. Dan kerana itulah kita mengabdikan diri kepada Allah. Ma'bud itu yang tempat untuk kita mengabdikan diri. Abadah ya'budu ma'bud. Daripada perkataan Abadah itu maknanya perbuatan sembah. Ma'bud itu tempat untuk kita sembah. Abadah ya'budu ma'bud. Dan yang lain lagi, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu ni. Amat beras kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nabi SAW amat sayang kepada orang mukmin, sehingga Nabi ini diberi Asy-Syafa'atul Azmah, syafaat yang agung. Inilah nak memberi pertolongan yang paling tinggi kepada Nabi. Ini pertolongan yang akhir lah. Di samping dakwah yang Nabi dakwahkan, perjalanan hidup Rasulullah SAW 23 tahun untuk penuh dengan dakwah untuk mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan kemuncak daripada kesemua itu, yakni Allah Subhanahu wa taala beri syafa'atul azmah, yakni syafaat yang agung dengan sebab kasih sayang tu. Yang mana di hari akhirat besok, dua tempat sahaja seseorang itu akan
pergi, destinasinya sama ada syurga dan neraka. Neraka ni maklum tempat yang azab, yang tidak ada lah satu makhluk Allah yang mampu bertahan walaupun sesaat di sana. Inilah yang dibimbanginya. Dan itulah kemuncak daripada kasih sayang Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi ini asy-syafa'atul azmah, syafaat pertolongan yang agung. Sebab sayang dia, Nabi ini dibuka hijab melihat bagaimana azabnya bagi mereka tidak beriman kepada Allah. Bagaimana azabnya orang yang dosanya banyak melebihi daripada pahala masuk neraka. Ini benda yang dinampakkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini betapa dia takut kan. Nak cerita kepada dia takut umat dia ni termasuk dalam lembah kehinaan yang neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di atas rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW itu, hendaklah kita banyak bersalawat kepada baginda. Selawat-selawat ni suruhan daripada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikat pun berselawat ke atas Nabi, dan orang-orang beriman kena selawat kepada Nabi. Suruhan selawat ni suruhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas kita sayang kepada beliau, di atas kita menghargai tentang jasa baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ni menerima Islam, sehingga kita ni menerima iman. Di atas jasa inilah banyaklah selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kurang-kurang pun ambillah jumlah mungkin 100 ke sehari, sebab tidak dilimitkan berapa banyak, melainkan ada selawat-selawat tertentu yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang jumlah dan bentuknya. Dan umumnya selawat ini tidak dijumlahkan oleh Allah. Allah Ta'ala tak sebut berapa banyak jumlahnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak limitkan jumlahnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak tetapkan tempat mana-mana. Allah Ta'ala tidak tetapkan keadaan macam mana. Yang secara umumnya begitu. Jadi banyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Allah Azza wa Jalla juga pernah menyebut selain dirinya dengan namanya, sebagaimana firman-Nya, inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Al-Insan ayat 2. Ini kita biasa baca hari Jumaat kan, pagi Jumaat. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, yakni dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan ia sami'an, mendengar, dan basiran, melihat. Di mana hidup kita ni, yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kejadian manusia itu sendiri. Allah Ta'ala sebut secara jelas di dalam ayat ini, inna khalaqnal insana min nutfah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada nutfah, yakni air mani. Air mani inilah kejadian asal manusia yang bercampur, yakni bercampurlah di antara laki-laki dan perempuan. Sains zekot sains belajar lah, tak ingat lah. Seperti punya ovium, ovari dan sebagainya lah. Kalau kita belajar balik ilmu sains zaman dulu, lama dah belajar sains ni kan, dah tak ingat dah jadi orang tua dah tak ingat. Dulu kita ambil sains tulis, jadi ingat lah masa tu belajar biologi, belajar fisik dan sebagainya, tapi dah lama dah tak ingat. Maknanya ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara umum, manusia itu dijadikan daripada nutfah, yakni daripada air mani. Sebab apa? Amsyaj nabtalih, yakni untuk diuji. Diuji ni kalau kita tengok dalam Al-Quran, dia ada ibtila. Ibtila tu ujian juga, fitnah tu ujian juga, balak pun ujian juga. Ada tiga perkataan yang kita akan jumpa dalam Al-Quran: bala, fitnah dan juga ibtila. Ibtila ni dia ujian kepada manusia, dia bukan bentuk bala. Dia beza ibtila, fitnah dan juga
balak. Jadi ada 3 bentuk tu berbeza maksud, tapi secara umumnya maksudnya fitnah. Yang di sini jelas, yakni manusia ni diuji untuk apa? Diuji sama ada mematuhi perintah Allah dan juga larangan Allah. Kita hidup ni di atas mematuhi perintah dan juga larangan Allah. Dalam Islam itulah ada yang disuruh, ada yang dilarang. Begitulah hidup kita. Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kerana itu kami jadikan ia sami'an, mendengar, dan basiran, yakni melihat. Di mana di antara sifat-sifat Allah ni sami' dan basar dan basir. Nah, kita belajar dalam ilmu sifat 20 tu kan. Allah Subhanahu wa taala ada sifat mendengar. Allah Subhanahu wa taala ada sifat melihat. Sama' dan basar tu adalah sifat apa dipanggil? Sifat ma'ani kan. Kita belajar dalam sifat 20, sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat wujudi. Sifat ma'ani ni dia ada ta'alluq dia kan, belajar dulu kan. Yang tidak ada ta'alluq dalam sifat ma'ani itu hayah. Ta'alluq maknanya dia beroperasi ataupun dia ada skop hubungan dia makhluk Allah. Jadi sifat 20 itu adalah merupakan dipanggil sebagai ummatul sifat, yakni asas-asas sifat Allah. Allah Ta'ala bukan ada 20 sifat banyak, tapi sifat 20 itu sebagai asas bagi sifat Allah. Sesiapa yang memahami, mempelajari dan memahaminya, maknanya dia akan beriman kepada Allah. Dan inilah kalau terlihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut faja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan ia, yakni mendengar dan melihat. Ini beza di sini. Allah Subhanahu wa taala mendengar, makhluk pun mendengar. Allah Subhanahu wa taala melihat, makhluk juga melihat. Apa bezanya? Kan banyak orang tanya, kan kita belajar ilmu sifat Allah ni, apa bezanya? Makhluk mendengar, Allah mendengar. Kalau kita belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, dia panggil ittihadul lafzi duna makna. Maknanya apa maksud dia? Sama dari segi perkataan, tapi maksudnya berbeza. Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Di mana yang mendengar manusia atau mendengar makhluk atau daripada pemberian daripada Allah. Melihat manusia, mendengar manusia terbatas dengan sesuatu alat. Melihat Allah, mendengar Allah tidak terbatas dengan apa-apa alat. Itu bezanya bagi ittihadul lafzi duna makna. Maknanya sama ada berlafaz, tetapi sama ada segi lafaz, tapi maknanya berbeza. Manusia mendengar, Allah mendengar. Lafaznya sama, tapi maksudnya tak sama. Diletak kepada manusia, mendengar manusia dengan alat. Diletak kepada Allah, Allah Ta'ala mendengar tanpa alat. Dan tidak ada sesuatu perantaraan, tidak ada satu benteng pun. Begitu. Dapat disimpulkan bahawa di antara nama-nama Allah itu ada yang disebutkan untuk selain dirinya, tetapi ada juga yang hanya khusus bagi dirinya. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razak dan lain-lainnya. Maknanya ada nama-nama Allah ni dan Asma'ul Husna itu khusus kepada Allah. Tak boleh nak nisbahkan kepada makhluk Allah. Contohnya Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala nisbahkan kepada Rasulullah SAW, sayang Nabi. Tapi Ar-Rahman tu Allah Ta'ala tak nisbahkan, tak pernah nisbahkan kepada mana makhluk, mana khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu dia memulai dengan Bismillah, dengan nama Allah, lalu menyifati nama tersebut dengan Ar-Rahman, kerana Ar-Rahman itu lebih khusus dan lebih dikenal daripada Ar-Rahim. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala biasanya mengkedepankan akan Ar-Rahman sebab dia lebih umum berbanding Ar-Rahim. Ar-Rahim lebih khusus. Mana khusus di antara khusus kepada orang beriman. Dan apabila kita andai kata nak letakkan nama anak-anak kita dengan nama-nama Allah, mesti ada Abdul, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Maknanya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nama yang nama tu baik, tapi kata ulama tak berapa kena kalau letak kepada kita. Zakruddin, nama Zakruddin tu memang baik.
Tapi nak diletakkan kepada kita, dia teramat, orang kata apa, nama tu dia teramat agung, teramat boleh letak kepada manusia, tapi nama tu yakni mengingati ad-din. Mana sentiasa dia ni orang yang begitu hidupnya, tidak boleh bercanggah dengan Zakruddin. Dia nama tu dia panggil apa? Istilah apa? Macam bombastik. Dia satu nama yang amat boleh letak, tapi dia tak berapa nak kena kalau letak kepada kita. Itu kata ulama. Wallahu a'lam. Ada miskin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.